Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? La'allakum fi siha wa salama. Ana ismi Dr. Fitri Nurul Ain binti Haji Nuruddin. واليوم إن شاء الله سأشارك معكم المعلومات عن تدريب الميداني. قبل ذلك سأستخدم اللغة الملايوية حتى تفهموا أكثر إن شاء الله. Baiklah, latihan praktikal ataupun latihan industri ya. Jadi saya akan memberikan taklimat. Ini adalah siri yang pertama. Tarikh dijangka pelajar akan menjalani latihan industri adalah pada 1 September 2022 sehingga 31 Disember 2022. Baik, pelajar yang terlibat dengan taklimat ini adalah pelajar semester 5 bagi sesi Mac hingga Ogos 2022, dan antum akan masuk semester 6 pada semester depan akan bermula September. Oleh sebab itu latihan industri akan bermula pada bulan September. Namun taklimat ini diberikan lebih awal kerana terdapat persediaan yang perlu antum lakukan sebelum tarikh latihan industri bermula. Baiklah, harap agar antum dapat memberi perhatian terhadap isi kandungan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengenalan kursus latihan industri. Kemudian kriteria organisasi yang akan dipohon oleh pelajar untuk menjalankan latihan industri. Ketiga, cadangan tempat permohonan yang sesuai mengikut pengalaman senior-senior atau pelajar-pelajar alumni terdahulu. Yang keempat, tempat permohonan yang tidak digalakkan kerana berlaku sedikit masalah yang telah dihadapi oleh pelajar-pelajar yang lalu. Dan antum juga akan diberi maklumat sekiranya ada pelajar mengulang. Jadi adakah boleh sambung atau tidak, saya akan terangkan. Kemudian ini yang sangat pentinglah, perkara nombor 6, iaitu apakah dia proses latihan industri daripada awal sehingga habis. Ini sangat pentinglah. Okey, dan kita akan buat sedikit tinjauan tempat dan permohonan latihan industri pelajar. Baiklah, pertama sekali pengenalan kepada kursus. Okey, kursus ini kodnya ALS 653. Bahasa Melayunya latihan praktikal, atau kita selalu panggil sebagai latihan industri, LI. Okey, jadi kod ini jam kreditnya berjumlah 8 jam kredit, sama 320 jam jumlah keseluruhan lah. Baik, tempohnya 4 bulan sahaja bersamaan 16 minggu, iaitu antum akan bermula pada 1 September 2022 Khamis dan berakhir hari 31 hari bulan Disember 2022 Ahad. Ini bagi negeri-negeri yang bekerja lah pada hari Ahad. Bagi negeri yang tak bekerja mungkin akan berakhir pada Jumaat. Okey. Baik. Jadi sepanjang tempoh latihan industri pelajar tidak dibenarkan untuk menghadiri apa-apa program lain ataupun untuk pentauliahan, pelapis, program kurikulum atau apa-apa program lah yang boleh mengganggu atau mengurangkan tempoh latihan industri ini. Okey. Jadi ini adalah arahan yang kita keluarkan sejak 2 semester yang lepas kerana ramai pelajar mengambil kesempatan untuk memendekkan tempoh LI atas alasan ingin menghadiri pentauliahan yang dibuat setahun sekali. Jadi kita tidak benarkanlah. Baik, siapakah pelajar yang terlibat? Pelajar terlibat adalah antum lah ya. Sekarang antum semester 5, tapi nanti semester depan antum akan masuk semester 6. Jadi semua pelajar semester 6 pada sesi depan berjumlah 37 orang, kelas A dan kelas B, wajib untuk mengambil kod ALS 653 latihan praktikal atau latihan industri. Baik, itu adalah pengenalan kursus. Kursus ini sebenarnya dia bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar agar dapat memperolehi pengalaman bekerja melalui latihan praktikal dalam pekerjaan yang berkaitan dengan bahasa Arab, komunikasi profesional, kerana ini adalah bidang antum sekarang.
Jadi pelajar akan menjalani latihan praktikal lah di industri-industri terpilih untuk tempoh 4 bulan. Biasanya industri ni adalah industri yang melibatkan bahasa Arab, komunikasi, pentadbiran. Baik, jadi pelajar sendiri boleh memilih nak melanjutkan di sektor awam ataupun swasta. Okay, sektor awam maksudnya di institut-institut atau pejabat-pejabat agama negeri, bawah kerajaan negeri atau bawah kerajaan Malaysia. Swasta bergantunglah syarikat-syarikat swasta. Baik, kursus latihan praktikal ni akan diselia oleh seorang penyelia akademik, iaitu kamu semua akan dapat seorang pensyarah UiTM sendiri. Okay. Dan satu lagi, kamu akan diselia oleh penyelia di organisasi yang kamu pilih, majikan. Jadi ada 2 penyelia lah, penyelia akademik dan penyelia organisasi. Okay, baiklah. Apakah kriteria organisasi yang kamu boleh pohon? Jadi pelajar boleh memohon mana-mana organisasi yang mempunyai skop latihan yang berkaitan dengan bahasa Arab, pelancongan, komunikasi, teknologi dan apa-apa skop yang berkaitanlah dengan apa-apa kod kursus yang telah kamu pelajari dalam program LG 242 sahaja. Okay. Maksudnya kalau bidang tersebut bukan memberi nilai tambah dan tidak berkaitan dengan program LG 242, iaitu sarjana muda bahasa gunaan bahasa Arab komunikasi profesional, sebagai contoh bisnes kan, insurans, kalau tak ada kaitan, kalau tidak menggunakan bahasa Arab, jadi kurang digalakkanlah, kerana nanti tidak akan memberi sebarang nilai tambah dan tidak akan mencapai objektif kursus ini. Baik, jadi pelajar dinasihatkan untuk buat sedikit penyelidikan ringkas lah terhadap organisasi yang bakal kamu pohon. Okay. So, bagaimana nak buat penyelidikan ringkas ni? Kamu kena tahulah latar belakang syarikat, boleh Google boleh Google, boleh tengok dekat senarai pendaftaran syarikat. Okay, dan kamu tengok dekat media sosial sebagai contoh. Sebab sebelum ini terdapat isu di mana pelajar mohon satu syarikat, nama syarikat dan maklumat kelihatan gah macam best di laman web. Tetapi apabila pelajar pergi melapor diri, tidak menepati kriteria yang diperlukan. Sebagai contoh, ada yang pergi ke syarikat pengeluaran kerepek. Kenapa syarikat pengeluaran kerepek pula kan? Kerana syarikat itu menawarkan latihan industri untuk pelajar jaga website, kemudian menguruskan pentadbiran untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Tetapi apabila pelajar kita pergi melapor diri, hari pertama tu dia perlu packing kerepek dari pagi sampai petang. Jadi Masya Allah, tidak ada kerja-kerja yang disebut daripada awal pun. Jadi kena hati-hatilah dengan syarikat-syarikat begini. Kena selidik betul-betul. Pergi ke tempat tu kalau boleh lah. Kan kena tengok apa industri yang dilaksanakan di situ. Jadi latihan industri ni adalah medan yang terbaik lah untuk pelajar dapatkan latihan sebelum kamu keluar berkerjaya kelak. Jadi pemilihan syarikat ni sangat penting lah untuk karier pelajar selepas ini. Okey, jadi untuk mulai 2020 kita membenarkan pelajar untuk menjalankan latihan industri di mana-mana organisasi yang berada di kawasan atau negeri masing-masing. Okey, sebelum pandemik COVID-19, semua pelajar AG 242 hanya menjalankan latihan industri di sekitar Lembah Kelang sahaja, supaya penyelia akademik mudah untuk pergi pantau. Tapi sejak PKP ni kita beri kelonggaran lah. Okay. Jadi ini masih terpakai lah untuk semester hadapan. Baiklah, ini dia cadangan tempat-tempat permohonan. Kalau melibatkan komunikasi bahasa Arab, kita cadangkan antaranya Institut Murabi Negeri Selangor, Iman dekat Kampung Jawa, apa-apa pusat bahasa Arab yang berkaitan, Takamul Resources. Okey. Kemudian syarikat penerbitan pula, kita ada pelajar yang pergi ke Dewan Bahasa dan Pustaka, Institut Terjemahan Buku Malaysia, Aras Mega, Cerdik Publication, Galeri Ilmu. Kamu boleh Google lah, tengok latar belakang ni semua syarikat swasta.
Okey, ada yang syarikat bawah kerajaan negeri ataupun bawah kerajaan persekutuan. Syarikat media contohnya TV Al-Hijrah, TV Pertiwi, IKIM. IKIM ni bawah kerajaan kita lah ya. IKIM Radio IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Okey. Jadi IKIM ni luas, bukan radio saja ya. Dia ada juga bahagian takbiran, bahagian agama. Jadi ada pelajar kita ya semester lepas yang berjaya menempatkan diri di IKIM. Alhamdulillah. Okey, jadi pejabat pentadbiran kerajaan negeri pula seperti Kementerian Pengajian Tinggi, Mahkamah Syariah, Pejabat Agama dan Yayasan Negeri. Mahkamah pun kamu kena tengoklah skop kerjanya. Kalau sebagai penterjemah tu sangat bagus tetapi kalau di Mahkamah Syariah ni skop kerjanya tidak melibatkan komunikasi profesional bahasa Arab. Jadi kita pun tidak galakkan ya. Sebab biasanya pelajar yang buat LI di sini lebih kepada pelajar-pelajar yang ambil law ataupun ilmu wahyu syariah Jadi kamu bahasa Arab nanti kuranglah manfaat sebab tu saya highlight kat sini ya. Okey, syarikat swasta pun boleh, antaranya Petronas tabung haji pun ada pelajar kita pergi tabung haji ni banyak cawangan di negeri-negeri. Jadi peluang tu sangat luas lah. Okey, manakala yang terakhir ni saya kurang galakkan lah sekolah dan universiti. Kecuali kalau sehingga ke akhir bulan Ogos tu memang dah tak ada sangat pilihan. Hanya dah ada di sekolah sahaja. Tu barulah saya akan pertimbangkan. Tapi sebarang permohonan mulai bulan Mei sehingga bulan Ogos kalau ada yang mohon sekolah tu saya kurang pertimbangkanlah sebab kita bukan bidang pendidikan nanti kamu markah kamu akan kurang sebelum ni ada yang pergi ke SMKA. Kemudian komen guru atau penyelia industri pelajar kurang menunjukkan pencapaian baiklah sebab kurang kemahiran mengajar, tidak pandai menyediakan persediaan mengajar, laporan. Jadi ini akan mengurangkan markah, dia rugi pada pelajar. Tapi kalau universiti contohnya UKM ada pusat bahasa Arab, pusat asasi, Jabatan Bahasa Arab, USIM. Malah di UiTM contohnya di library. Kita menyusun atau maklumat berkaitan buku bahasa Arab. Okey, itu kita sangat galakkan. Kalau di Tadika tu kita kurang galakkan lah. Ini tempat-tempat permohonan lah yang kita kurang galakkan So ada pelajar kita dah pernah pergi di sini, model X Sabela Bangi. Pelajar kita hanya tolong buat jualan saja dia tidak ada manfaat lain Al-Baghdadi Learning Center Sungai Besi ni pelajar kita dikerah kerja sampai lewat malam hujung minggu. Okey. Dan dapat markah yang rendah lah Jadi Paradigma Education Malacca dan juga Mahkamah Syariah Syarikat Pelancongan ni suatu PKP sahaja Jadi saya cadangkan agar kalau syarikat pelancongan ni tidak beroperasi suatu PKP, jadi saya cadangkan agar jangan pergilah sebab sebelum ni ada pelajar kita yang pergi masa tu PKP. Jadi syarikat tu memanglah dikenali, namun masa PKP tidak ada urusan untuk keluar negara Jadi pelajar kita ni tak dapat buat kerja yang banyak lah sebab perniagaan syarikat dihentikan kerana PKP. Jadi rugi seorang pelajar kita tersekat lah di syarikat pelancongan. So kena tengok juga keadaan semasa nanti. Okey, kalau boleh elakkan dulu sebab kita tak tahu macam mana akan datang. Okey. Kalau pelajar mengulang. Pelajar yang mengulang ni kita tengok pelajar ada berapa subjek Kalau subjek research method ALS 608 belum lulus saya tak benarkanlah untuk mendaftar Okey, latihan industri dan juga FYP ALS 662. So pelajar mengulang satu subjek, contohnya subjek bahasa ketiga saja. So kita mungkin boleh adjust Mungkin nanti masa LI kamu boleh ambil juga bahasa ketiga tapi kita ambil kelas yang sebelah petang 4 hingga 6 petang. So saya boleh bantu adjust lah. Tetapi kalau pelajar ada banyak subjek mengulang, saya sebagai KPP tak membenarkan lah untuk menjalankan latihan industri sebab nanti akan menyukarkan kamu untuk fokus. Okay, walau bagaimanapun peluang untuk berbincang masih terbuka dengan KPP atau mentor masing-masing lah. Apa-apa isu yang kamu perlukan bantuan. Jadi sekarang yang keenam saya akan terangkan apakah proses latihan industri. Okey, baik. Kita ada 3 peringkat lah, sebelum, semasa dan selepas. Okey, sebelum latihan industri bermula iaitu sebelum bulan 9.
Sekarang lah Mei, Jun, Julai, Ogos. So ada 4 bulan So kamu perlu mencari tempat. Okay, mencari tempat. So nanti akan ada sistem yang kamu perlu isi, iaitu kita menggunakan Google Form EBPKPLI, Borang Permohonan Penempatan Latihan Industri. Okay. Jadi kamu cari dulu tempat, kemudian kamu cuba buat permohonan kepada tempat tersebut menggunakan surat rasmi daripada kamu sendiri. Kemudian kamu buat susulan lah, follow up, tanya boleh tak. Dan biasanya semua urusan ini melalui email. Okay. Jadi biasanya di waktu awal-awal ni belum ada surat rasmi lah daripada pihak UiTM. So pelajar yang kena buat satu surat cover letter dan juga attach dengan resume. Okay. Email lah ke semua syarikat yang kamu rasa berpotensi untuk kamu jalankan latihan industri. So kamu follow up melalui email juga. Setelah seminggu, 2 minggu hantar surat, kamu follow up. Okay, so kalau dia kata kami boleh terima, tapi kena hadir temu duga. So kalau ada, hadirlah temu duga. So kalau tidak ada, kamu tunggu dulu. Tunggu syarikat-syarikat lain reply supaya kamu ada masa untuk buat pilihan mana yang terbaik. Istiharah dulu. So kalau kamu rasa nak tolak tawaran, ada sebelum ni yang tolak tawaran dia orang bahasa pustaka, walaupun saya kata tempat tu bagus, tapi dia ada kekangan, so dia terpaksa tolak dan dia dapat tawaran yang lain. So kalau dapat banyak tawaran, kena hantar email lah untuk menolak tawaran tersebut. Ini adab kita lah. Dan ini menunjukkan image UiTM, pelajar UiTM. Okey, jadi bila dah confirm, syarikat tu dah confirm nak terima kamu pada tarikh-tarikh yang disebutkan, maka kamu kena isi satu lagi borang. Nama dia borang pengesahan penempatan. So borang yang kedua ni, apabila kamu isi nanti, maka kerani akan keluarkan 3 surat lah. Okey, baik. Ni dia suratnya, ada surat penempatan, surat insurans dan surat pelepasan. Nama dia pelepasan untuk berjumpa penyelia. So semasa latihan industri bermula, jadi hari pertama lapor diri 1 September nanti, kamu bawalah 3 surat yang dinyatakan, surat-surat ni. Okey. Dan kamu akan menjalani LAI selama 4 bulan. Okey, jadi pesyarah akan buat lawatan ataupun penyelia akademik lah, akan buat lawatan biasanya 2 minggu sebelum berakhir tempoh latihan industri. Maksudnya pertengahan Disember lah, dalam 15 Disember macam tu. Kemudian majikan kamu atau organisasi kamu akan menilai kamu punya kerja selama 4 bulan tu, maka maksimal adalah 40%. Maka 40% ni yang nilai adalah penyelia organisasi kamu. So adalah rubrik dia yang kita akan nyatakan, antaranya adakah pelajar ni sentiasa punctual, menepati masa, pergaulan, ada item-item yang kita nilai lah, boleh membantu, mudah faham, berkomunikasi dengan baik. Tu semua antara aspek-aspek ni nilai, Jadi jangan risau, rubrik 40% kita akan bagi pada pelajar supaya kamu boleh perform lah, insya-Allah, Okey. So semasa lawatan tadi juga, lawatan pesyarah akademik ni nanti, kamu kena siapkan laporan, laporan dan juga buku log. So 4 bulan tu nanti kamu kena siapkan buku log lah. Dalam buku log tu detail lah apa kerja yang kamu buat setiap hari, setiap minggu, dan disign oleh penyelia latihan industri di organisasi kamu. Okey. Baik, selepas habis latihan industri, jadi ini adalah penilaian daripada peringkat pesyarah UiTM, iaitu sebanyak 60%. Okey, laporan yang lengkap bertulis, format kita dah sediakan. So ni 30%, pesyarah kamu atau penyelia UiTM akan bagi markah, akan semak. Kemudian kamu kena buat pembentangan. Biasanya pembentangan ni adalah seminggu selepas latihan industri tamat.
20%. Okay, dan buku log juga 10%. So 60% ni markah akan diberikan oleh penyelia UiTM. Okay, penyelia industri hanya 40% sahaja. So jumlahnya 100%. Okay, jelas ya. Okey, so tinjauan tempat dan permohonan. So Mei hingga Ogos kamu kena survey lah ya, sekurang-kurangnya 3 tempat. Okey. Kurang-kurangnya 3 tempat. Jadi kena hubungi syarikat. Kamu kena telefon ataupun kamu kena email lah. Nyatakan bahawa kamu berminat untuk buat latihan industri di institusi tuan pada tarikh sekian hingga sekian. Okey. Dan maklumkan juga surat rasmi daripada universiti akan menyusul. Okey, saya berbesar hati untuk agar permohonan ini dipertimbangkan. Jadi kamu kena sebut jugalah, kamu kena jual lah diri kamu, apa kemahiran yang kamu ada. Contohnya kamu kata saya boleh dalam komunikasi bahasa Arab. Sikitlah kamu sebut dalam cover letter tu apa kemahiran yang kamu boleh tawarkan dekat tempat tu. Kan? Okey. So kena hantam resume ataupun mini transkrip ataupun surat permohonan peribadi. So ni surat sendiri, belum ada surat rasmi dari UiTM. So sendiri hantar kepada 3 syarikat yang kamu minat berdekatan dengan tempat kamu tinggal lah. Atau kalau nak mohon di Lembah Kelang, syarikat-syarikat yang bagus pun digalakkan. Petronas, Dewan Bahasa Pustaka, sebab Dewan Bahasa ni tak ada dekat negeri lain. Baik, so kita jangka untuk isi Google Form yang pertama EBPKPLI yang saya sebut tadi, kita jangka kamu boleh isi Ogos lah 2022. Ini bergantung lah kepada sistem tu tersedia bila sebab kita selaraskan dengan program-program lain juga. Okey, jadi mungkin di peringkat awal ni Mei hingga Ogos kamu buat survey dulu. So isi EBPKLI ni, isi ni tujuannya untuk kita dapatkan surat rasmi daripada UiTM. Okey. So bila kamu perlu survey? Mei hingga Ogos kan. Mei hingga Ogos. Okey. Dan macam mana nak survey? Boleh survey daripada website, Jobstreet, LinkedIn. Lagi apa lagi? Mungkin boleh tanya senior lah. Saya boleh tanya senior atau nanti saya akan bagi senarai syarikat yang senior kamu pernah pergi. Kamu boleh tengok lah mana yang sesuai. Okey, checklist semasa survey tempat. So kamu kena semak maklumat syarikat. Pastikan syarikat tu berdaftar lah dengan SSM. Okey. Jangan jadi macam syarikat kerepek tadi kan. Okey. Mungkin dia berdaftar tapi rupanya dia perniagaannya hanya tertakluk kepada itu sahaja kan. Jadi tak membantu pelajar lah untuk memberikan pengalaman baru dalam bidang kerjaya. Rugi Okey, baik. Dan kamu perlu lihat juga ada kekosongan tak untuk menerima pelajar intern. Sebelum ni pelajar kita ada mohon di Pejabat Mufti kan, Negeri Selangor. Yang mohon itu ada 4 orang tapi dia terima seorang saja. Jadi baki 3 pelajar lagi, ingatkan mereka diterima. Jadi mereka tak buat permohonan di tempat lain. Jadi rugilah di saat-saat akhir tu mereka tak berjaya dapat di Pejabat Mufti. Jadi kena mohon tempat lain dalam waktu yang sangat singkat. Kesianlah, kalut juga. Jadi kamu kena tengok juga, kamu kena tanya dalam email tu, kamu kena tanya apakah senarai tugas yang dijangka akan diberikan kepada pelajar intern, pelajar latihan industri sekiranya permohonan ini berjaya. Kamu kena tanya. Kemudian tanya juga bila hari dan waktu bekerja. Kita tak nak jadi pelajar kita ni ditekan, digunakan, di kami hitamkan. Maksudnya hujung minggu pun kerja, malam pun kerja. Kita tak nak macam tu. Dan kamu kena tanya bekerja dari rumah ataupun bekerja dari pejabat. Okey, mini transkrip ni kamu boleh apply dengan isi di Fund Portal lah bayar RM1 dan majukan resit kepada Encik Razif. Jadi Encik Razif akan jana mini transkrip. Nanti saya akan bagi satu
garis panduan lah macam mana nak dapatkan mini transkrip. Baik, manakala surat permohonan universiti, kamu maklumkan bahawa kalau syarikat tu minta saya nak surat rasmi daripada pensyarah kamu. So kamu maklumkan surat permohonan ni akan dikeluarkan antara bulan Julai ataupun Ogos. So maklumkan saya akan email dalam masa yang terdekat macam tu. Jadi KPP ataupun resource person pensyarah sumber untuk subjek ALS 653 ni akan update dari masa ke masa lah bila surat tu boleh keluar dalam waktu yang terdekat. Okey, yang paling cepat. Kita tak boleh keluarkan surat tu awal kerana kamu belum berdaftar lagi sebagai pelajar semester 6. Sebab nanti dalam surat tu dia akan ada maklumkan kod subjek. Nanti kalau kita keluarkan dari sekarang awal, dia akan bertindih dengan kod-kod kamu semester 5 yang kamu sedang jalani sekarang. Jadi sebab itulah kita nak habiskan dulu semester 5 ni. Bila kamu dah habis rasmi semester 5, okey, barulah kita boleh keluarkan surat dengan kod semester 6. Okay. Ada juga kes yang hari tu kita dah keluarkan surat tapi bila result keluar pelajar ni tak lulus satu kod iaitu LS 608 research method. Jadi saya sebagai PP tarik baliklah surat untuk menjalankan LI. Kita mohon maaf pada majikan yang dah terima kata tak dapat jalan LI lah sebab pelajar tak lulus satu subjek. So ada juga kes begini. Jadi kita tak nak keluar terlalu awal surat rasmi daripada universiti. Jadi minta kamu buat cover letter dululah boleh tanya sini macam mana nak buat ni. Okey. Jadi kita doakan semoga pelajar berjaya. Okey, di kesempatan ini saya nak maklumkan ada pelajar kita yang buat LI sebelum ni di EME Education Malaysia Egypt di Mesir dan juga di UMY Universiti di Indonesia. Namun sejak 2020 hingga 2021 kita terhentilah sebab PKP, pandemik COVID-19. Kita jangkakan pada bulan September ni kita akan sambung kembali ke dua tempat ni, Education Malaysia Egypt dengan UMY. Jadi saya harap pelajar yang berminat untuk ke luar negara, bajet ni pelajar kena bersedia untuk ditanggung oleh ibu bapa sendiri. Pihak APB hanya boleh bantu sedikit saja. Biasanya duit tiket lah kalau bajet lulus. Jadi tugasan kamu adalah bincang dengan ibu bapa, boleh tak saya nak buat LI di Mesir ataupun di Indonesia. Okay, mana yang kamu berminat lah. Kemudian sanggup tak ibu bapa keluarkan duit, bajet nanti saya akan maklumkan. Okey, jadi kalau ibu bapa kamu bersetuju, kamu akan isi satu borang insya-Allah. Dan saya akan saring pada minggu depan insya-Allah. Jadi saya ucapkan semoga kamu semua berjaya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.